Baca doa Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. 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 Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Okay, so kita akan mula dengan tajuk nombor indeks. Okay, index number. Okay, di mana tajuk ini dia akan dikeluarkan dalam kertas 2 bahagian C. Okay, dekat kertas 1, okay, kita tak nampak lagi gambaran soalan, tapi yang dimaklumkan kan dia dah tak bagi tahu dah kertas 1, kertas 2 tu soalan apa, kan? Jadi sekiranya dia ditanya dalam kertas 1 pun dia akan bagi soalan yang simple lah. Mungkin dia akan cari apa price index, kan, ataupun price index ataupun index number. Okay, price index number sebenarnya formulanya sama. Kalau awak tengok ada buku dia gunakan P, ada buku gunakan Q. Azan sekejap. Saya tunjuk formula je dulu. Allah. Ya ke? Allah Akbar. Allah Akbar. Azan. Oh. Nah. 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 Nah.
La ilaha illallah. Okey. Jadi dekat sini kalau kita tengok dalam tajuk ni kita ada dua je formula. Okey, iaitu formula indeks harga, okey, price index, okey, ataupun index number, nombor indeks, di mana formula dia digunakan P1 per P0 darab 100 atau Q1 bahagi dengan Q0 darab dengan 100. Okey, dekat sini yang penting yang perlu kamu tahu adalah mana satu P0 ataupun Q0. Okey, iaitu apakah dia P0 ataupun Q0 ini, kita tengok tahun asas dia, base year dia. Macam soalan dekat sini, kita tengok sama ada dia bagi dalam jadual ataupun dia bagi dalam ayat. Dia akan sebutlah berasaskan tahun bila. Okey, kemudian darab 100 ini memang formula. Biasanya dia melibatkan 2 tahun. Jadi kalau 3 tahun nanti kita guna cara lain. Okey, kalau dia 2 tahun, so kita guna formula ini. Kita tahu tahun asas dia letakkan sebagai P0 dan satu lagi tahun kita letak di atas. Okey. Jadi kalau kita tengok soalan A, dia kata cari nilai X, Y dan Z. Jadi sebelum kita menggunakan formula, awak tengok kita ada I, kita ada P1, kita ada P0. Dekat sini kita ada 3 kolom. So kita tentukan kolom mana I, kolom mana P1, kolom mana P0. Okey, nak tahu mana dia P1, P0 dengan I, kita baca dekat yang ujung ni. Dekat jadual ni, dia kata indeks harga. Maksudnya ini adalah indeks harga pada tahun 1995 berasaskan 1990. Bermakna 1990 adalah awak punya P0, ini awak punya P1. Sebab dia kata berasaskan tahun 1990 dan kolom yang terakhir adalah I, iaitu you punya indeks. Dia dah bagi tahu kat situ indeks. Jadi dekat sini kamu tengok soalan tanya X, Y, Z, maksudnya kita ganti saja. Formula kita I, jadi I kita dekat sini adalah 175. Jadi kita buat 175 sama dengan P1 kita berapa? 70 sen. Iaitu 0.70 bahagi dengan X darab dengan 100. Dekat sini hati-hati. Pelajar boleh dapat markah kat sini tapi untuk jawapan terakhir silap. Sebab algebra dia tersilap. So dekat sini apa yang kamu dapat? X sama dengan 0.70 darab dengan 100. So you dapat 70 bagi 175 tekan kalkulator dapat jawapan. Okey, saya terang dulu satu soalan. Kemudian kamu tengok dekat sini, kita tengok X dah ada Y. Y apa? Dekat sini Y adalah you punya I. Jadi formula kita guna satu formula je. Formulanya ialah I kita ialah Y. Y sama dengan P1 iaitu RM5.50. Bahagi dengan RM4 darab dengan 100. Terus dapat apakah dia? Y. Okey, dan Z. Z apa? Z adalah P1. I-nya ialah 120. 120 sama dengan Z bahagi RM2.50 darab dengan 100. Jadi Z kita 120, you darab dengan RM2.50 bahagi dengan 100. Okey? So, awak tekan kalkulator, you akan dapat jawapan X dia ialah 0.40, Y dia 137.5 dan Z dia adalah RM3. Ini jawapan dia. Okey? Selesai. Dekat sini markah dia 3. Okey, saya nak bagi tahu markah diberi macam mana. Okey, dia akan tengok markah macam ni ya. Mula-mula dia akan tengok kamu akan diberi markah, dia nampak formula. Ada formula digunakan, ada formula digunakan, ada formula digunakan. Formula digunakan dengan betul, tak kisah. Ada 3 formula ke, 2 formula ke, 1 formula ke, janji nampak ada formula ini digunakan, you akan ada 1 markah. Kemudian dia akan tengok. Kalau kamu betul 1, X, Y, Z. Salah satu betul, 1 markah. 2 betul, awak akan dapat 1 markah.
Dia nak ketiga-tiga betul. X betul, jawapan Y betul, jawapan Z betul. Maka awak akan dapat N1 dan N1. So total awak akan dapat 3 markah. Macam tu. Okey. Jadi jangan ingat formula diberi 1 markah. Oh, aku ada guna 3 kali ni formula 3 markah. Tidak. Formula tu awak tulis 1 ke, 2 kali tulis ke, 3 kali ke, markah dia tetap cuma 1 markah. Okey? Kemudian awak tengok soalan B. Soalan B dia kata indeks gubahan. Indeks gubahan 1995 berasaskan 1990. Okey, indeks gubahan awak tengok yang ini. Formula yang kedua. Formula yang kedua, indeks gubahan iaitu I darab W bahagi jumlah W. Apa dia I darab W? You tengok dekat sini. Kalau Y kita salah, maka soalan B nanti kita pun akan dapat salah. Y kita dekat sini 137.5. Okey. Jadi apa dimaksudkan I darab W? I is your index, W is your weightage iaitu pemberat dia. Pemberat ni nanti kamu tengok kita akan ada jumpa pelbagai bentuk. Ada pemberat dibagi dalam macam ni, iaitu carta bar. Ada pemberat dibagi dalam jadual. Ada pemberat dibagi dalam carta pai. Ada pemberat diberi dalam nisbah. Jadi pemberat ada diberi dalam pelbagai bentuk. So dekat sini I darab W, I kita 175, W kita untuk P adalah 15. Maksudnya kita buat 175 darab 15 tambah Q 125. Q kita punya pemberat adalah 30. Jadi awak kena tunjuk semua jalan kerja tu. Tunjuk satu demi satu supaya awak boleh dapat markah yang penuh. Okey sekejap saya rasa ada full jawapan. Uh, Alamak, jap ya. Alah. Okey. Saya tunjuk awak kat sini. Okey. Ni tadi. Kan ni tadi kita dah kira semua. Okey. Yang ini, awak nampak tak ni? Ni yang kecil-kecil ni. Indeks gubahan ni, awak kena tunjuk jalan kerja ni. Jadi, dekat sini awak tunjukkan dia sebenarnya sama macam cari purata. Jadi, awak tunjuk I darab W, tambahkan I darab W, tambahkan semua bahagi jumlah W. Awak dapat jawapan. So, kalau kita tengok dekat sini, markah diberikan pada soalan ini ialah, okay, you tengok untuk indeks gubahan dekat sini, markah dia 2. Markah 2 ni, awak kena betul semua. Masukkan I darab W semua dengan betul, awak baru dapat 1 markah. Selepas dapat semua tadi, yang ini yang saya tunjukkan jalan kerja dia tadi, kalau awak semua dah betul, okay, you dapat 1 markah. Dekat sini, dan jawapan betul kamu dapat 1 markah. So, sini 1, tak boleh gerak PDF, sorry. So, sini 1 markah, sini 1 markah. Kejap kadang-kadang dia boleh conteng. Okay, sini, okay betul. Sini boleh 1 markah dan awak dapat jawapan 1 markah. Itu yang dikatakan 2 markah. Jadi awak kena hati-hati. Pemeriksa akan semak setiap ini dengan teliti. Kalau semua betul, baru awak dapat K1. Kalau ada yang salah, awak tak akan dapat. Maka jawapan sini juga akan salah. Okay, jadi hati-hati. Soalan tajuk ini mudah tapi markah pun sudah hilang. Okay, tu. Okay, next. Okay, seterusnya. Okay, setakat ni okey lagi kan? Tajuk ni masih okey lagi. Nanti ada beberapa soalan je yang perlu. Cikgu, Ya? nak tanya yang numerator dengan denominator tu apa cikgu? Yang untuk composition index. Ini awak tengok sini. Composite index. Mana dia tadi? Dekat skema tadi kan? Okey. Yang atas ni awak darabkan I darab W. I is your index, W is your weightage iaitu pemberat dia. Iaitu dari sini tadi kita ambil index dia, price index dia. Price index dia kat sini, you darabkan. 175 you darabkan dengan
P punya, you tengok P punya. Okey, saya buat slide show. P punya 175, darab P 15. Tambahkan 125, Q darab dengan 30. Tambahkan 137,5 darab 24. Tambahkan 150 darab dengan 33. Tambahkan 120 darab 12. Bahagi yang ini. 15 tambah 30 tambah 24 tambah 33 tambah 12. So dia macam kamu nak cari min, purata. Cari min kan awak akan cari jumlah fx bahagi dengan jumlah f. Betul? Betul cikgu. Jadi samalah yang ini. Cuma kat sini jumlah F kamu iaitu you punya weightage kat sini, pemberat dia. Clear? Pemberat dia macam mana tu cikgu? Ni atas ni. Weightage dia, pemberat dia maksudnya untuk setiap item ni kan 175. Ini indeks dia. So, indeks untuk P, dia ambil dia punya pemberat dia atau weightage dia adalah 15. Jadi formula dia kan I darab dengan W bahagi jumlah W. So I ni setiap indeks you darab dengan W dia kat sini. Jadi maksudnya kat sini awak tengok saya highlightkan. Saya guna warna biru You tengok ni 175. You darab dengan 15. Ini yang dimaksudkan I darab W. Lepas tu tambah pula 125 you darabkan dengan 30. Kat sini 30. Lepas tu 137,5 R. R berapa? 24. Lepas tu S 150. Darab berapa? S adalah 33. Dan akhir sekali T-nya adalah 120. 120 adalah 12. Jadi awak dah darabkan setiap I dengan W, tambahkan semua, bahagi jumlah W. Apa maksud jumlah W? Kita tengok P berapa? P 15. Q 30 tambahkan. R 24 tambahkan. S 33 tambahkan. T 12 tambahkan. Faham? Okey, faham cikgu. So itu yang dimasukkan dengan composite index. Okay. So sebenarnya dia menyerupai formula min. Macam kamu nak cari min. Okay. Okay, next. So habis. Kat sini awak dah dapat 5 markah. Jadi formula diberi di sini ada 2 formula. Kedua-duanya kita gunakan. Kita dah dapat 5 markah. Okay, next. Kita tengok soalan seterusnya. Dia kata, okay, kos-kos bulanan bagi bahan pada tahun 1990 ialah 456. Kira kos pada tahun 1995. Okey, ingat formula kita ada 2 saja dalam tajuk ini. Jadi kebiasaannya yang pertama kita guna formula atas, yang kedua guna formula ini dan yang ketiga patah balik guna formula yang atas. Okey, jadi kalau awak tengok dia cerita kos. Bila kos untuk satu aktiviti tu dia akan melibatkan kesemua bahan. Okey, jadi dia kata kos pada tahun 1990, kita ada 1990 dan 1995. Dia kata kos 1990 adalah 456. Okey, kos pada tahun 1990 dia kata di situ adalah 456. Jadi kalau awak tengok 1990. Okey, 1990 di sini adalah 456. Soalan kata dia tanya kira kos untuk tahun 1995. Kita tak ada kos pada tahun 1995. Jadi balik semula formula P1 bahagi P0 darab 100. Tadi kita dah tahu P1 kita ialah X. Jadi untuk soalan C ini kita masih gunakan yang sama, iaitu P1 kita X bahagi dengan P0 kita 456 darab 100. Ini memang formula. Kita tak tahu dekat P1. Apakah I kita? Okey, awak tengok kalau soalan yang pertama tadi cari X, Y, Z, I dia adalah you punya indeks harga untuk setiap item.
Okey. Jadi dekat sini dia tak cerita pun item P ke Q ke R S T tak bagi tahu. Ini bererti I dia kita akan gunakan composite index yang kita dapat dekat B. Kenapa kita guna composite index sedangkan kita guna formula I? Sebab dekat sini dia cerita pasal keseluruhan aktiviti untuk membuat ni lah bahan yang untuk production apa-apalah dekat sini pasal apa ni? Okey, menunjukkan harga bahan indeks. Okey. So maksudnya untuk kat sini mula-mula dia cerita satu-satu item. Tapi untuk soalan C, dia bukan mention dekat mana-mana item. Maksudnya kita melibatkan keseluruhan. Bila kita melibatkan keseluruhan, I kita tidak lagi mengambil untuk mana-mana item, tetapi I dia kita akan ambil composite index. Mana dia composite index? Yang kita dah kira dekat soalan B. Jadi, jalan kerja dia apa yang perlu kamu buat di sini ialah okey, jap Allah Akbar, sorry. Alamak, alamak, silap. Okey. Okey, jadi awak tengok tadi, mula-mula kita cari I. Kita tentukan P1 kita, P0 kita darab 100, kita dapat jawapan. Cari semua I. Okey, lepas tu kita cari composite index yang menggunakan IW tadi. Dapat jawapan 140.92. Yang ketiga, kita dah tahu P1 kita X. So dekat sini P1 kita ialah X. P1 kita ialah X. Sekejap. P1 kita X, P0 kita tadi 456. Darab dengan 100. So kat sini kita guna I apa? Kita guna I composite index. Iaitu I kita adalah 140.92. 140.92. Jadi kita selesaikan. Kita akan dapat 140 140.92 awak darab 456 bahagi 100. Okey. Okey, you dapat jawapan dekat situ adalah sekejap saya tersilap tekan. Okey. Ya Allah, sorry. Apa benda saya tekan kalkulator ni. 140.92 darab dengan 456. You bahagi dengan 100. Okey. So, kita dapat X kita di sini adalah 642.595 jadi 60. Tajuk ini kita bundarkan pada 2 titik perpuluhan. Okey. So, kita dapat RM642.60. Itu adalah P1 kita ataupun harga pada tahun 1995 yang kita kena cari. Boleh? Okey. So ingat, formula pertama guna I. Formula kedua composite index. Formula ketiga patah balik guna I balik. Okey. You tengok seterusnya dekat sini. Ini awak tengok Tadi kita cerita pasal 2 tahun. 1990, 1995. Ada 2 tahun je. Kamu tengok soalan D. Soalan D dia kata kos bahan tersebut meningkat 20% 1995 kepada tahun 2000. Okey? Ada tak tahun 2000 dekat atas ni? Tak ada. Bila dia tak ada tahun 2000, so dia cari apa? Cari indeks gubahan 2000 berasaskan 1990. Kita ada 1990, kita ada 1995, tiba-tiba ada tahun 2000. Okey? Ada tahun 2000. Jadi bila ada 3 tahun, kita buat jadual. Siapa yang dah pernah ikut saya punya kelas sebelum ni, awak dah tahu. Kita buat jadual. Jadual tadi, tahun yang terlibat ialah tahun 1990, tahun 1995 dan tahun 2000. Okey? Yang ini kita buat ke bawah. Okey, nanti saya cerita kenapa saya guna formula yang ini. Okey, sebenarnya ada je cikgu kamu mungkin ajar yang guna cara ini.
Okey, tapi saya tak biasa yang ini. Kenapa? Kenapa saya tetap guna formula yang melibatkan jadual? Sebab dekat jadual ni nak tahun apa pun ada. 1990 berasaskan 1950. 1950 berasaskan 1995. 95 berasaskan, oh sorry. Ini jadi mana-mana tahun pun ada dekat jadual ni. Awak nak gunakan. Cara baca tengok 1990 atas, tahun berasaskan your base year sebelah kiri. 1995 base year dia 90, so kotak sini. Jadi awak tengok kat sini saya letak 100, sini saya letak 100, sini saya letak 100. Kenapa? Sebab awak tengok cara baca 1990 berasaskan 1990. Belum berubah tahun. Jadi dia kekal sama, letak 100 saja. Okey. Kemudian awak tengok sini 95 berasaskan 90. Okey, tengok pada soalan tadi dekat sini dia kata pada tahun 1995 ke tahun 2000 meningkat 20%. Okey, bermakna tahun 2000 berasaskan 95. Dekat kotak ini, dia kata meningkat 20. Bermakna di sini adalah 120. Kalau dia kata menurun 20, jadi berapa? 80 je. Jadi berapa? 80. Ya, 80. Soalan tanya tahun 2000 berasaskan 1990. Tahun 2000 berasaskan 1990. Yang ini yang dia tanya. Okey, awak ingat ya, kita mesti wujudkan bentuk segi empat tepat. Apa yang saya masukkan dengan bentuk segi empat tepat, awak tengok. Saya punya pengiraan akan gunakan yang ini. Jadi kalau awak tengok, ada kotak yang kosong. Kotak yang kosong ni apa? 1995 berasaskan 1990. 1995 berasaskan 1990. Kita dah jawab dekat soalan B. Jadi kita ambil saja 140.92. So dekat sini 140.92. Soalan nak X, awak ambil aja. Terus susun di sini. X per 120 sama dengan 140.92 per 100. Soalan nak X, jadi tekan je 140.92 bagi 100 darab 120. Tekan kalkulator. 0.92 bahagi dengan 100 darab dengan 120. Awak dapat jawapannya 169.10. Dapat tak semua orang? Boleh? Ini jawapan dia. 169.10. Dia buat 104. Okey, kat sini sebab dia indeks gubahan. Indeks gubahan tak apa. Tapi kalau dia harga, awak mesti round off pada 2 titik perpuluhan sahaja. Okey, itulah dia untuk 10 markah. Jadi, awak tengok saya ulang dekat sini. Mula-mula kita 3 markah mencari menggunakan formula I. Yang kedua tadi yang saya tak tunjukkan tapi saya terus tunjukkan jawapan tadi. Okey, iaitu awak mencari I tanda ataupun you punya composite index. Composite index iaitu yang ini. You cari I darab W tambah I darab W tambah I darab W tambah I darab W tambah I darab W bahagi jumlah W. You dapat 140.92. Dan yang C tadi awak tengok dekat sini yang harga tadi dah tunjuk. Dan yang ini awak tengok, saya tak nak awak guna formula ini sebab ini dia macam rate of change. Jadi dia panjang sikit lah. Kalau awak ingat ni, dia guna apa tahu rate of change? Your dy dt kan, rate of change is dy dt equals to dy dx darab dx dt. Jadi dekat sini awak tengok, harga tahun 2000 bahagi harga 1990. Okey, sama dengan 2000 per 95 darab 95 90. Lepas tu dia darab 100. Jadi kat sini, dulu saya ajar pelajar guna ini. Tapi pelajar bila nampak ini je dia rasa, alamak ini pembezaan susah dia kata. Jadi saya dah tak guna dah tu. Maka saya gunakan jadual. Jadi bagi saya, jadual ni mudah.
Kenapa? Sebab budak yang biasa-biasa, yang tak berapa terror-terror. Kalau budak terror-terror, dia guna ni lah. Dia dah guna ni, dia biasa guna ni. Tapi pelajar saya terror ke tak terror ke, memang saya suruh dia orang guna formula jadual. So dia tahu bila dia 3 tahun je, dia tahu, oh jadual, macam tu. Okey, boleh? Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Cikgu, tengok soalan kejap boleh cikgu? Okey. Okey, ni soalan dia. Nampak tak? Sekejap Yang C tu macam mana dapat 149 tu? Yang C, mana 149? Jalan kira tadi kat sebelah. Okey. 1 140. 140. Saya buat apa tu? Oh, ni, ambil ni. Sebab yang C ni tadi saya kata, soalan pertama kita guna formula I. Soalan kedua kita guna composite index. Soalan ketiga kita guna formula I balik. Jadi I dia, kalau soalan pertama I is your index untuk certain item. Tapi untuk soalan C ni, I dia adalah composite index. Kenapa kita guna composite index? Sebab kat sini dia cerita kos bulanan bagi bahan pada tahun 1950. Dia tak cakap pun bahan P ke Q ke, maksudnya ke semua bahan. Bila ke semua bahan, I dia kita akan guna composite index punya I. Iaitu inilah 140.92. Faham? Faham tak? Oh, pakai formula yang IW tu? Yes. Kita guna yang itu. Oh, Kita ambil dia punya I untuk IW. Tapi bukan, kita tak, untuk soalan C, kita tak jawab guna formula IW. Kita guna formula atas. Tapi kan ni atas ni kan ni ada I kan? I dia kita ambil I untuk composite index yang kita dapat daripada IW bahagi dengan jumlah W. Faham tak? okey cikgu. Okey. Okey, awak tengok satu soalan, awak cuba, awak akan nampak pattern soalannya macam ni. Okey, ada lagi soalan tak? Tak ada Okey, yang ini nanti. Yang ini lain sikit. Saya nak bagi yang macam ni, nampak. Tadi saya dah kata dah. Soalan dia punya pemberat atau weightage dia ada yang dalam bar chart, ada yang dalam pie chart, ada yang dalam ratio, ada yang dalam jadual. So ini carta pie chart. Jadi pie chart ni awak tengok biasanya dia akan ada satu atau dua yang dia tidak lengkapkan. So kat sini you kena tahu total bulatan ni sudutnya 360. So automatic you tahu boleh cari P. Kadang-kadang dia akan selitkan. Ada satu tu dia buat sini. Dia buat macam ni. So dia tak letak sudut, awak tahulah dia 90 darjah. Jadi kat sini ini awak tengok total kat sini 100, 200, 260. Bermakna awak tahulah P tu berapa. Kan? Jadi awak tengok soalan ni macam tadi. Awak tengok ini soalan SPM tau. Ini soalan SPM. Okey, kalau awak tengok soalan dia cerita pasal menghasilkan biskut. Menghasilkan biskut ada bahan PQRS. Okey, you tengok soalan. Indeks harga 2014 berasaskan 2001. So, this one is your P kosong. Ini you punya P1, ini you punya I. Faham? Boleh? Boleh cikgu. Okey, cuba jawab soalan nombor 3 ni. Okey? Cuba nombor 3. Awak cuba buat dan awak tengok jawapan ada kat tepi tu. Awak boleh dapat tak jawapan seperti itu? Okey, teruskan.
Allah Akbar. Hmm? Oh iya. Simpan dulu Mikael. Simpan semua. Ada yang tak gerak ke? Boleh gerak Boleh cikgu. Okey, teruskan dulu. Okey.
Cikgu. Ya. Soalan B tu macam nak tahu W dia. Okey, ni W dia. Oh, Ah, perat tadi kan saya peratus. kata W ni dia boleh bagi dalam carta bar, dia boleh bagi dalam carta pi. Dia boleh bagi dalam jadual. Kadang dia letak kat tepi macam ni je. Kadang-kadang dia bagi dalam ratio, nisbah. Nanti saya tunjuk ada yang dibagi dalam ratio juga. Okey. Maksudnya dekat sini P dia tak ada. P dia jadi 360 darjah, tolak, dapatlah P. Q-nya dah ada, R-nya dah ada, S-nya dah ada. Okey. Oh, okey cikgu. Okey. So contoh macam untuk Q ambil 120 Yes. Jadi Q-nya 140 darab 120. Jadi nanti awak akan nampak dekat sini bahagi berapa? Sebab dia sudut dalam bulatan. Jadi nanti bahagi 360. Oh, Dalam okey. pie chart ni, info kat dalam ni kadang-kadang sudut. Kadang-kadang dia letak persen, 100. Contohnya dia kata 20%, 30%. Jadi maksudnya total mestilah 100. Macam tu. Faham? Faham cikgu. Okey. Stop. Stop. Okey tak? Boleh? Boleh gerak? Dapat? Ada yang dah siap? Cikgu. Ya. Kan dah kira indeks gubahan kan? Uh-uh. Lepas dah kira tu berapa? Apa dia? Lepas dah kira tu buat macam mana? Soalan yang mana? Yang B pertama dah dapat dah? Oh, Okey. okey okey. Ah. Saya salah tengah jawapan. Okey okey, Okey. dapat. Ah. Ada orang baru masuk. Abi? Allah Akbar. Okey. Settle. Sampai mana dah? Siapa yang dah siap? Oh, sekejap. Alamak, benda lah keluar ni. Saya tak dapat cikgu. Tak dapat Okey, sekejap Aduh, macam mana saya nak hilang benda ni?
Ya. Alamak. Apa keluar benda ni pula? Okey, jadi kita akan tengokkan dekat sini. Ke buang ni? Oh, benda ni. Okey. Okey. Yeah. So, awak tengok dekat sini. Okey. Tak dapat kat mana bang? Yang mana tak dapat? Yang pertama, yang A dapat dah? A, B saya dapat cikgu. C tak dapat. Oh, yang ni tak dapat. Yang atas Dengan semua. B, Yang atas. B2. Oh, B kedua tak dapat. Okey. So, B kedua ni macam yang tadi. Awak tengok soalan ini 2001, 2004. Jadi dia kata kira kos 2001 jika 2004 2985. Jadi 2004 adalah kita punya harga P1. Jadi kita gunakan iaitu 2985 bahagi dengan 2004. 2004 apa? 2004 kita kat sini yang 2001 apa? Tak ada. Sebab dia suruh kira 2001. So ini kita punya X. Darab 100. Maksudnya kita menggunakan formula I yang mula-mula tadi. Sama dengan apa? Sama dengan kita punya I yang kita dapat dekat atas ini iaitu I composite index, I yang bertanda. Jadi sama dengan 129.44. Faham tak? Jadi maksudnya soalan B yang kedua kita buat macam soalan A. Bezanya soalan A dia cerita untuk certain item. Dia cerita untuk P. So item P jadi dia buat RM1 bahagi dengan 80 sen darab 100 dapat X. Y bahagi RM2 darab 100 dapat 140. Itu formula dia guna formula I. Tapi dia cerita pasal certain item aja. Jadi I dia akan ambil indeks harga untuk item itu. Item P, Q, R, S. Tetapi soalan yang kedua, B kedua ni, dia tak spesifikkan item P saja, Q saja, R saja, S saja, tidak. Tapi dia cerita keseluruhan. Bila dia keseluruhan, kita punya I, kita akan ambil yang melibatkan keseluruhan. Yang melibatkan keseluruhan tadi yang mana? Composite index lah. Indeks gubahan. Sebab indeks gubahan tadi adalah I darab W, I darab W, I darab W, I darab W. Maksudnya keseluruhan. Jadi, composite index untuk B yang pertama, ini I tanda. Kita akan jadikan I untuk soalan yang kedua. Faham ke tidak? Faham tak? Jadi, kalau awak tengok dekat yang ni tadi, ni. Saya guna balik I. I ini adalah composite index. Tadi Aikal tanyakan dari mana cikgu ambil 140.92 ni. 140.92 ni adalah composite index. Ini cerita pasal harga untuk yang melibatkan semua item. Jadi dia menggunakan formula I sama dengan Q1 bahagi Q0 darab 100. Faham? Okay, faham cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Jadi nanti awak tengok pattern soalan. Mula-mula guna I, lepas tu guna I yang bertanda composite index, you akan guna I balik. I balik ni, you akan guna composite index tadi sebagai I kamu. Okay, then soalan C ni biasanya menggunakan jadual. Okay? Boleh? Boleh cikgu. Okay. Boleh tu dah siap? Boleh saya teruskan ke tak? Awak dah try belum buat jadual ni? Guna jadual ni? Sebab kita nak tahu guna jadual atau tidak, awak tengok kat atas tahun 2001, 2004. Tiba kat soalan C wujudnya tahun 2007. Maksudnya dia ada 3 tahun. 2004, 2001, 2007. Bila 3 tahun je terus guna jadual. Faham? Cikgu, Ya. kalau dalam jadual ke cikgu? Aha. Kejap, saya hantar gambar kat WhatsApp cikgu. Okey, boleh?
Sebab yang ada sekolah dia tak guna jadual, dia guna yang bulat-bulat tadi. Jadi tak kisah, awak hantar dulu saya tengok. Mana? Tak hantar lagi eh? Okey dah. Okey. Cikgu, yang 2004 berasaskan 2001 tu ambil mana cikgu? 2004 berasaskan 2001. Kalau awak tengok kat sini dia kata kos bagi penghasilan biskut dijangka meningkat 50% 2004 kepada tahun 2007. Jadi 2000 okey betul. Okey, dan dia kata cari indeks 2007 2001. 2007 2001 tu adalah dekat atas 150 tu awak letakkan X. Itu yang kita nak cari. Okey. 2004 berasaskan 2001 kita ambil indeks gubahan ini Idlan. Iaitu soalan B pertama. Oh, okey cikgu. Okey. So awak dah dapat 4 segi tu. Settle lah. Okey cikgu. Okey. Okey, kirakan dulu dapat ke tak? Dapat cikgu. Dapat Okey. Orang lain ada tak yang masih stuck? Saya nak awak betul-betul clear tajuk ni. Boleh? Cikgu, Ya. cikgu boleh tunjuk tak macam mana nak buat C ni? C ni Okey. So yang C ni sekejap saya Okey, soalan yang C ni awak tengok bila masa kita nak guna jadual, awak nampak ada tahun baru. Cerita 2001, 2004, tiba-tiba ada 2007. Bermakna kita buat jadual. Jadi kita akan buat jadual di sini 2000. Okey, so 2001, 2004, 2007. 2001, 2004, 2007. Cara dia sini 100, sini 100, sini 100. Okey, kalau kita tengok pada soalan tadi, dia kata kos penghasilan biskut dijangka meningkat 50% 2004 ke tahun 2007. Bermaksud 2007 berasaskan 2004. Meningkat 50%, bermakna di sini adalah 150. Okey. Lepas tu awak tengok soalan kata dekat sini cari indeks gubahan 2007 berasaskan 2001. 2007 berasaskan 2001. Ini yang dia cari. Jadi kita letak X. Ingat bila kita nak selesaikan mesti kita wujudkan bentuk segi empat tepat di situ. Kat mana segi empat tepat dia? Jadi kalau awak tengok ini bentuk segi empat tepat dia. Jadi ada satu ruang kosong di situ. Satu ruang kosong di situ kita isikan. Ini apa? Ini adalah 2004 berasaskan 2001. Apakah 2004 berasaskan 2001? Iaitu soalan B yang pertama. 129.44. So saya buat di sini 129.44. Soalan nak X, jadi saya ambil je X per 150. Dia ambil macam ni tau, segi 4 ni. So saya buat sama dengan 129.44 per 100. So awak gerak je 150 ke atas. Kadang-kadang awak jumpa soalan yang macam ni. X ni dekat sini, sini 100, sini 129.44 per 150. Kalau dia petak macam ni, tak payah ubah apa-apa, letak je sama dengan. Naikkan 100 ke sana. Okey, kadang-kadang awak akan jumpa segi 4 tu, sini 129.44, sininya 150, sini X, sini 100. Bila awak nampak bentuk ini, X dekat bawah, awak naikkan aja. X per 150, 100
per 129.44. Jadi awak gerak satu je jalan. Supaya awak tak buat bersilang-silang, takut tersilap. Faham tak? So wujudnya segi empat ini iaitu kita buat ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inilah segi empat dia. Boleh? Okey Dilan? Dilan pula. Aikal? Okey cikgu. Okey. Okey. Ni dia. Nampak? Ini bentuk sama je. Saya tak suruh buat sebab hari ni saya nak cover dua ya. Saya nak cover dengan solution triangle. Okey. Jadi ini. Tadi saya dah kata pemberat akan diberikan dalam catabah, catapai ataupun dia bagi juga dalam ratio. Inilah. Dia katakan nilai bagi M jika kuantiti P, Q, R, S yang digunakan mengikut nisbah. Jadi maksudnya awak tengok dekat soalan ini, nampak tak? Dia berbeza dengan tadi. Dia tak ada kolom I. Dia tak ada lagi kolom I. Dia kata pelbagai jenis kek dihasilkan menggunakan 4 jenis bahan P, Q, R dan S. Jadual di bawah menunjukkan harga bagi bahan-bahan tersebut. Nombor indeks bagi bahan P pada tahun 2005 berasaskan 2004. Bermakna dekat sini kita punya P1, sini kita punya P0. Okey. Jadi dekat sini I tak ada. Formula kita tadi I sama dengan P1 bahagi P0 darab 100. Ini bererti I-nya tak ada. I-nya kena cari sendiri. Jadi kerjanya lebih sikit lah soalan ni sebab I-nya tak ada. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, dekat soalan A, nombor indeks bagi P, nombor indeks iaitu I awak. Dia bagi di sini 120. Macam tu. Dia nak awak kira W. Bermakna soalan pertama di sini 120 I kamu. Okey, P1 kamu W bahagi dengan RM5 darab 100. Dapatlah nilai W. Nampak? Jadi untuk soalan yang lain, kalau soalan-soalan tadi, kalau kamu tengok soalan tadi, W-nya dah diberi. Tinggal cari satu je. Tapi untuk soalan ini, semua W-nya tak diberi. Awak kena cari. Jadi yang ini RM4 bahagi RM2.50 darab 100. RM4.40 bahagi RM4 darab 100. Okey? Cuma ayat dekat sini awak kena tengok. Ayat dekat sini awak kena tengok soalan B. Nombor indeks bahan R. Tengok bahan R. Nombor indeks bahan R 2005 berasaskan 2004 ialah 125. Maksudnya dekat sini 125. Okey, lepas tu dia kata dekat sini harga per kilogram bagi bahan R pada tahun 2005. Pada tahun 2005 ialah RM2 lebih daripada 2004. Hitung nilai X dan Y. Awak faham tak? Apa maksud kat sini? Cuba siapa faham bagi tahu saya. Tengok, harga per kilogram bahan R. Yang ini, row yang ini. Pada tahun 2005 ialah Y. Okey, ialah RM2 lebih dari 2004. Apa nak buat? Apa yang awak faham dekat situ yang awak nak tuliskan? Nampak? X tambah 2 cikgu. Ya, bagus. Sebab dia kata bermaksud I ni, Y ni, awak tukarkan dia X tambah 2. Kenapa? Sebab ayat di sini. Ayat di sini, harga untuk R 2005 ialah RM2 lebih dari 2004. Jadi, dekat sini awak akan guna satu huruf. Iaitu 2005 kita X tambah 2. X tambah 2 bahagi dengan X darab 100 sama dengan 125. Jadi awak bolehlah cari nilai X. Dah dapat nilai X, nanti boleh cari nilai Y. Faham tak? Faham? Faham cikgu. Okey. Orang lain okey? Jadi kat soalan ini, dia punya beza dia yang ini je.
Ni ada ayat macam ni. Lepas tu awak kena cari dia punya I. Lepas tu pemberat dia gunalah 73. Tapi kat sini pemberatnya dia tak cukup. Dia letakkan huruf M. Pemberatnya dia letakkan dengan M. Tapi indeks gubahan dah ada. Indeks gubahannya adalah 127.5. Cubalah buat soalan ni. Sebab kat sini ada M ni. Cuba buat ni, lengkapkan soalan nombor 4. Dan kita cuba bincang lagi satu soalan sebelum kita masuk tajuk seterusnya. Siapa tu? Tajam screenshot lah. Okay, settle. Ada yang sangkut ke? Okay, tak ada yang hantar.
Salsabella okey? Okey. Akil boleh Akil Boleh. Boleh okey. Start ke boleh gerak? Boleh gerak. Boleh okey. Dah settle dah ke belum? Belum. Belum. Okey, teruskan dulu saya nak awak tengok rasakan buat yang ni. Shut down semua, sangkut semua. Shut down. Cikgu. Ya. C1 saya tak dapat cikgu. C1 tak dapat? Okey. Dia kata indeks gubahan bagi kos membuat kek 2005 berasaskan 2004 adalah 127.5. Okey. Jadi dekat sini dia kata harga kek 2004 jika 2005. 2005 dan 2004. Maknanya 2005 P1 RM30.60. 2004 iaitu tak tahu. Sebab dia kata cari harga kek 2004. Tak tahu, saya letaklah X kat sini. Darab 100 sama dengan 127.5. Okey. Okey kan? Jadi kita menggunakan formula I balik. Dia formulanya I tanda kan. I tanda untuk composite index. Kalau pasal composite index, ini indeks ataupun indeks gubahan. Kan ni, tapi kat sini, ini atas ni masih I lagi. Ini indeks gubahan kita tak payah kira sebab dia dah bahagi 127.5. Cerita dekat sini pasal harga kek. Dia tak sebut pun item P ke Q ke R ke, dia tak sebut. Jadi harga kek pada tahun 2005 RM30.60. 2004 tak ada harga. Darab 100 sama dengan 127.5. Jadi kat sini 30.60 darab 100. X bawa sana bahagi 127.5. Jadi awak akan dapat sini 3060 bahagi dengan 127.5 awak punya X. Okey. Oh, okey cikgu. Okey. Lepas tu yang bawah tu guna formula composite index. Iaitu I darab W. W-nya yang ratio tu. Composite index dah diberi dah kat atas tu. Iaitu 127.5.
Dah, settle? Dah cikgu. Okey. Okey cikgu, dapat. Dapat Orang lain? Orang lain semua settle. Sampai bawah ni settle dah, Haikal? Dah. Dah. Idlan okey, Idlan? Okey cikgu. Okey, Akil? Okey, okey. Okey dah. Okey, saya bela okey dah kan? Okey, kita tengok. Ni nampak. Ni yang saya cakap tadi. Dia bagi dalam catapai lagi. Nampak ni, dia bagi sudut dalam 90 darjah. Jadi T ni kita boleh cari. Yang ni dia guna simbol yang ni, maksudnya kita tahu 90. Jadi 360 tolak dapatlah T. Okey Ini sama je, cuma bentuk dia punya weightage dia saja di situ. Okey, ini pun masih sama. Nampak? Saya dah kata tadi, pemberat dia bagi dalam catapai, catabah, dalam ratio, kadang-kadang dia bagi dekat jadual dekat tepi. Inilah dia yang saya masukkan. Dia bagi dekat jadual, dia letak kat tepi, dia tulis pemberat dia. Dan yang lain buat je lah macam biasa. Okey. Okey, yang ini. Nombor 8 ni awak tengok. Dia bagi dua-dua indeks. Dia bagi dua-dua indeks, dia tak ada bagi harga, dia tak ada bagi dia punya pemberat. Okey, kita tengok apa soalan ini. Jadual menunjukkan indeks harga bagi 3 bahan P, Q dan R yang digunakan dalam penghasilan sebuah beg. Okey. Jadi dekat sini awak tengok dia kata indeks harga tahun 2006. Jadi indeks harga 2006 berasaskan 2004. Itu cara saya nak tulis. Ini indeks harga iaitu I 2008 berasaskan 2004. Okey? Jadi kalau awak tengok dekat sini, dia ada 3 tahun. Ada 2004, ada 2006 dan ada 2008. Soalan kata cari indeks harga bahan P. So kita tengok dekat P. Pada tahun 2008 berasaskan 2006. Dia nak 2008, 2006. Yang kita ada 2006, 2004, 2008, 2004. Okey, kalau awak gunakan rate of change punya formula tadi boleh. Tapi kalau you guna jadual, you tengok saya buat guna jadual. Bagi saya jadual itu lebih mudah. Okey, satu. Jadual ni untuk budak level yang macam mana pun okey je. Okey, tahun yang paling kecil 2004, 2006, 2008. Okey. 2004, 2006, 2008. Okey. Kemudian sini 100, sini 100, sini 100. Ini 2006, 2004. Dia cerita pasal P, kita tengok P je lah. 2006, 2004, 125. 2008, 2004, 150. Soalan tanya apa? 2008 berasaskan 2006. Nampak? Itu yang kita nak X. Ini yang saya kata tadi. Bila X kat bawah, bila awak nak buat pengiraan, boleh naikkan X ke atas. Per 150. Jadi ini 100 per 125. Naik atas satu. Macam tu saja. Faham? Faham tak? Jadi kita guna jadual. Okey tak? Okey cikgu. Okey. Okey, jadi maksudnya yang ini pun kita terus, yang ini dia terus guna jadual. Okey, yang lain tak ada masalah lah. Kalau awak tengok kat sini, dia punya pemberat dia gunakan nisbah. Pemberat dia gunakan nisbah. Cuma saya nak dedahkan soalan kat sini sebab awal-awal dia dah guna jadual. Okey. Yang lain ni biasa. Nanti tolong buat tau, awak tolong buat.
Okey, sebab saya nak tunjuk untuk ni pun sama. Ni bagi peratus tapi dia buat dekat ujung macam ni. So ini yang biasa macam tadi. Ini pun sama. Ini macam tadi. Dia bagi indeks, dia bagi pemberat dekat sini. Okey, awak tengok bila dia bagi indeks, awak tengok soalan. Jika kilang membelajarkan 9,000, okey, seminggu untuk diesel. Jadi awak tengok dekat diesel. Okey, pada tahun 2008, cari 2006. Dekat atas ini indeksnya adalah indeks 2008 berasaskan 2006. So ini adalah 2008 berasaskan 2006. Bermakna 2008 P1. Soalan tanya dekat sini cari 2006. Bermakna kita nak P0. P1 kita 9,000. P0 kita 2006 kita tak tahu. Darab 100. Sama dengan dia cerita pasal apa? Pasal diesel. Jadi awak ambil sama dengan 150. Nampak? Boleh? Okey, masih sama. Ini 2006, 2008 kat bawah. 2006, 2008 ada 2010. Gunalah jadual. Okey. Okey, yang ini. Yang ini saya nak tunjuk sedikit. Okey. Saya nak tunjuk awal je. Kalau awak tengok ni dia bagi indeks. Jadi kalau dia kata no change ni, tak ada perubahan, so awak kekalkan dia 112. Tapi kalau dia kata ni, menurun ke meningkat, ini menurun 10%, jadi awak nak cari 2014, berasaskan 2012, awak akan ambil 140, darabkan dengan 90%. Kenapa? Sebab dia menurun 10%. Yang ini dia kata meningkat 5. Bila dia meningkat 5%, maksudnya awak akan darabkan 105/100. Untuk mencari, okey, dekat sini adalah I untuk 2012/2010. Kita nak cari I 2014/2012. No change, tak ada perubahan, ambil je nilai. Bila dia kata kat sini, dia menurun 10%. Jadi ini darab 90/100. Awak dapat dia. Ini darab dengan meningkat 5%. So darab dengan 105/100. Maka awak dapatlah indeks 2014 berasaskan 2012. Okey, boleh? Boleh juga. Okey. Ni sama lagi. Saya nak ni nampak? Masih sama. Ni macam tadi. Ini macam yang saya tunjuk tadi. Baru saya tunjuk tadi. Kan? Dia kata meningkat. Ni menokok tu meningkat lah. Menyusut tu menurun lah. Bila menurun maksudnya 100%. Tolak dengan 90. Tolak dengan 10 sebab dia menyusut 10%. Bila dia menurun 10%, maksudnya kamu nak cari yang baru, darabkan dengan 90/100. Okey. Ni. Ini saya dah tunjuklah tadi. Ini jalan kerja yang sebenar. Nampak ni? Dia darabkan saja untuk dapatkan indeks harga yang baru. Okey. Okey, ni sama. Okey. Itu tadi je lah. Ni. Ini pun sama. Maksudnya bila dia kata meningkat. Meningkat 40%. Okey, dia kata kat sini jadual menunjukkan maklumat PQRS. Okey, kos penghasilan Mi 47,600 pada tahun 2017. Okey, jadi pada tahun 2017. Jika harga Q, so kita tengok Q lah. Pada tahun 2013, ialah RM4.20. RM4.20 adalah tahun asas. So, bahagi dengan RM4.20. 2017, dia kata cari harga 2017, kita tak tahu X, sama dengan 100. Kat sini Q. Q ni dia kata meningkat 20%. Bila meningkat 20%, kita akan buat dia sama dengan 120. Nampak? Sama dengan 120. Sebab dia kata meningkat 20%. Kalau dia kata menurun 20%, dekat sini akan sama dengan 80%. Faham? Boleh? Ni saya nak tunjuk yang ini je. Yang lain dia sama. Yang lain dia soalan je sama je. Cuma nanti saya takut awak tak faham nak baca yang ini. Jadi bila meningkat maksudnya awak tambahlah asalnya 100.
Kita menganggap yang asal dia adalah 100. Bila meningkat kita tambah. Kalau dia kata menolak, kita menolak pula. Mengurang kita akan tolakkan. Boleh? Cikgu, Ya. peratus penggunaan tu apa cikgu? Indeks tu Weightage dia. Weightage dia. weightage, cikgu. Jadi Jadi weightage 10 ke 10/100? ini 10%, maksudnya 10%. Maksudnya nanti bila awak nak cari dia punya composite index, you darat je 10, darat 10. Yang ini maksudnya 30 lah kan. Darat 30, darat 50. Nanti total bahagi, terus bahagi 100. Lepas tu perubahan tu indeks je cikgu kan? Yes, Ya. index. Okay. Yes, betul, index. Okay? Cikgu. Okay. Okay. Okay, yang lain dah samalah. Itu untuk tajuk ini. Tajuk ni, kalau awak tengok ni, nanti saya akan share bahan ni dekat awak. Jadi dia memang pattern soalan macam tadilah. Saya ada beberapa soalan yang biasa tadi. Awal-awal tu kita bincang. Dan yang berbeza, yang lain-lain tu saya dah terang dekat awak. Bila berlaku perubahan yang melibatkan 3 tahun, semua tu dah ada. Okay, so saya harap awak tengok balik. Kalau tak okey, nanti awak boleh tanya. So, saya akan sambung seterusnya dengan tajuk segitiga. Penyelesaian segitiga. Okey. Okey, sebab kawan kamu minta tajuk ini juga. So, saya akan buat yang ini. Okey. Penyelesaian segitiga ni. Okey. Alamak, saya tak masukkan dekat sini rupanya. Okey, dia masih dalam ni. Okey, penyelesaian segitiga dekat sini, apa yang saya nak terang kat awak adalah, okey, bila kamu nak menjawab soalan solution triangle, first step, awak kena kenal pasti you nak guna rumus sin atau nak guna rumus cos. Penggunaan rumus sin atau rumus cos ini adalah berdasarkan maklumat yang diberikan. Okey, contoh awak tengok saya akan terangkan dulu sebelum kita jawab soalan ini. Okey, siapa yang dah pernah ikut sebelum ni pun mungkin boleh ingat jugalah. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, bila soalan itu kita nak tahu kita gunakan formula apa. Formula dalam tajuk solution triangle ada 2 saja. Formula sin iaitu A over sin A equals to B over sin B equals to C over sin C. Bukan bererti kita guna ketiga-tiganya. Kita boleh guna A dengan B atau A dengan C atau B dengan C. Tak kisah. Okey. Yang kedua, kita akan guna rumus cos. Rumus cos adalah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Dan satu lagi formula adalah formula area. Area triangle 1/2 AB sin C. Okey, ada 3 formula. Dalam kita nak menentukan formula mana yang kita nak gunakan, first step. Bila kamu nak menjawab soalan ini, kamu kena pastikan segitiga yang kamu nak jawab itu ada 3 maklumat. Ada 3 info yang diberi. 3 info tu apa? Tak kisah. Dia bagi semua tu side ke? Dia bagi semua tu angles ke? Dia bagi tu ada side, ada angle, ada area ke? Dia bagi tu angle one side ke? Two side one angle ke? Tak kisah. Janji awak tengok ada 3 info. Kalau tak ada 3 info tu, kamu tak boleh selesaikan soalan itu. Okey? Dan yang seterusnya, apa yang kamu belajar adalah ambiguous case. Case berambiguity iaitu kita melakarkan segitiga yang baru berdasarkan maklumat-maklumat yang diberikan. Okey, jadi awak tengok dekat sini, soalan yang pertama yang ini, Raja menunjukkan sebuah sisi 4 ABCD. ABCD. Okey, dengan keadaan ABC adalah tirus. ABC. ABC tirus. Dia tak ada sudutnya. Dia cuma bagi tahu dia adalah tirus. Maksudnya awak nanti bila awak dapat jawapan, okey, awak dapat jawapan, mungkin awak terdapat jawapan tu obtuse angle, iaitu melebihi 90. Jadi awak kena ambil yang tirusnya.
iaitu 180 tolak answer tu you akan dapat sudut tirus dia. Sebab dia dah mention kat situ dia adalah sudut tirus. Okey, sebab mungkin dekat sini kamu dapat jawapan nanti adalah sudut cakah ataupun obtuse angle. Okay, next kita kata kat sini soalan kata cari ABC. Cari ABC. Okay, cari ABC saya dah kata tadi untuk menyelesaikan soalan ini kamu kena pastikan segitiga itu mempunyai 3 maklumat. Jadi kalau kita tengok ada 3 maklumat tak dekat segitiga tu? Ada tak? Kejap saya nak basuh tangan sekejap. Kejap Okay, sorry Saya hari ni sinus ni sikit. Nak letak minyak dekat hidung, tiba-tiba minyak tu tak selesa pula. Okay, tengok. Dia nak ABC. Okay, dia nak ABC. Jadi saya dah kata tadi, untuk menyelesaikan soalan ini, pastikan segitiga ini ada 3 maklumat. Apa yang masukkan 3 maklumat? Awak tengok maklumat dekat sini terdiri daripada ini 1, 2, 3. Okay, so kita boleh selesaikan. Okey, selepas kita dapat 3 maklumat itu, kita nak tentukan dia guna rumus sin atau rumus cos. Berbalik pada yang tadi, okey, kita cuma, tadi saya terangkan apa rumus-rumus dia je. Nak tahu guna sin atau cos, awak pilih satu je. Awak tengok segitiga ni macam ni, contoh. Saya bagi sini 4, sini saya bagi 12, sini saya bagi 25 darjah. Ini contoh. Okay, kalau saya dah bagi macam tu, maksudnya kita tengok sekarang dalam segitiga saya ni, let's say lah ini segitiga PQR. Segitiga PQR saya ada 3 maklumat. Okay, saya boleh selesaikan. Saya nak tahu, saya nak guna rumus sin atau cos. Awak tengok macam ni. Pasangan. Apa maksud pasangan? Ini you punya sisi, side dia. Side dia punya pasangan angle kat depan. Ada pasangan. Ada je pasangan, kita guna rumus sin. Lepas tu nanti orang mesti akan tanya, cikgu, kalau sini 8, sini 12, sini 4. Sini A, sini B, sini C. Tengok ni, depan 8 tak ada sudut. Depan 12 tak ada sudut. Depan 4 tak ada sudut. Tapi dia ada 3 info. Tak ada 3 info, iaitu dia ada ketiga-tiga adalah sisi. Dah ada 3 info, dah boleh jawab dah. Tapi kita tak boleh guna sin. Kenapa tak boleh guna sin? Sebab syarat untuk sin mesti ada partner dia, pasangan dia ada. So dalam kes ini tak ada pasangan. Dia cuma ada side dia tapi tak ada angle dia. Jadi apa yang perlu kamu buat di sini adalah menggunakan rumus cos. Bila nak tentukan rumus cos ni, awak tengok contoh. Saya nak cari sudut C. Bila sudut yang saya nak cari adalah sudut C, formula cos ni awak tengok sini A, sini A. Jadi kalau C maksudnya ini sudut dia. Bermakna A dia dekat sini adalah depan sudut. So dekat sini A saya ialah 8. So 8 kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak 2 darab 12 darab 4 cos A C B. Macam tu. Okey? Jadi dekat sini ingat
Saya dah kata tadi ada 3 maklumat. Lepas 3 maklumat, kita nak tentukan dia guna rumus cos atau guna rumus sin. So, dalam kes soalan ini, nak cari A, B, C. Saya dah ada 3 maklumat yang saya bulatkan dan bila saya tengok dekat sini ada pasangan. Bila ada pasangan, saya akan guna rumus sin. Macam mana saya nak buat rumus sin? Okey, tadi saya dah kata A per sin A. Sekarang soalan nak sudut. Bila soalan nak sudut, awak letak sudut dekat atas. Sudutnya apa? Sudut ABC. Jadi saya buat sin ABC. Sudut dia. Bahagi dengan opposite dia. Okey, opposite dia adalah 12.3. Sama dengan sudut dia ialah sin 40.5 bahagi 9.5. Jadi senang je. Awak gerakkan naik atas. Tekan kalkulator. Okey. Sin 40.5. You dapat jawapan. You bahagi dengan 9.5. Then you darabkan dengan 12.3. Dapat jawapan, you tekan shift, tekan sign equal. Maka you dapat sudut ABC adalah 57.23 darjah. Okey. Dia dah bagi dah tadi tahu bahawa ABC adalah sudut tirus. Jadi kita tengok, okey, betul sudut tirus iaitu less than 90 degrees. Betul lah. Kalau awak dapat lebih daripada 90, so awak kena check balik. Okey, faham tak setakat ni? Faham cikgu. Okey. Then you tengok, dia nak ADC. Okey, dia nak ADC. Bila dia nak angle of ADC, masih sama. Kalau awak tengok dekat sini, kita akan tengok 3 maklumat. Mana dia? Iaitu 9.8, 5.2, 12.3. Ada 3 maklumat. Settle. Kita tengok, ada tak maklumat pasangan dia? Ini you punya sisi 12.3 tapi kita tak ada sudut. 5.2 sudut kat depan tak ada. 9.8 sudut kat depan tak ada. So maksudnya tak ada pasangan. Bila tak ada pasangan, kita guna rumus cos. Rumus cos yang penting tahu A. Soalan tanya sudut ADC. Bila dia tanya sudut ADC, maka A kita depan dia. Jadi A kita adalah 12.3 kuasa 2. Ini A kita. Sama dengan B dengan C, tak kisah mana-mana. 9.8 kuasa 2 tambah. Okey, sekejap nanti tak buat. Saya buat sebelah sini. Okey. So dekat sini A kita 12.3 kuasa 2A. Sama dengan 9.8 kuasa 2 tambah 5.2 kuasa 2 tolak 2. Okey, formula dia tadi 2BC. B 9.8. Okey, kemudian 5.2. Kemudian cos. Cos apa? ADC. Ini yang dia nak. Okey, dekat sini saya nak awak hati-hati. Okey, supaya awak tak silap tekan kalkulator, you tengok apa saya buat. 12.3 kuasa 2 tolak 9.8 kuasa 2 tolak 5.2 kuasa 2. Ini tolak, jangan tambah sebab dia darab. Jadi bahagi. Negatif 2, 9.8, 5.2 sama dengan cos ADC. Faham tak? Faham cikgu. Sebab ramai pelajar, dia nampak tolak, dia bawa sini jadi tambah. Sedangkan dia ni adalah tolak dengan hasil darab ini dengan cos. So, you kena bahagi. So, you dapatlah sudut ADC. Okay? Settle. Sekarang dia nak luas. Luas, tadi saya dah kata dah. Yang saya terang tadi, di mana kita belajar tajuk ini adalah pasal rumus sin, rumus cos, pasal luas. Jadi soalan peperiksaan pun ditanya seperti itu. Rumus sin, rumus cos dan luas. Luas dia ABCD. Jadi awak tengok bila dia ABCD, dia segi 4. Ada sisi, ada 4 sisi. Jadi kita belajar pasal segitiga je. Jadi awak ambil luas yang atas tambahkan dengan luas yang bawah. Jadi tadi yang B ni awak dah tahu 57.23. Jadi
Luas, kita ambil yang bawah dulu. Contohnya saya ambil yang bawah. Awak tengok saya gunakan warna hijau. Yang bawah iaitu segitiga ABC. ABC, luas ABC 1/2. A-nya 12.3 sebab itu yang kita ada dengan 9.5. 1/2 AB sin C. Sin C, CD 40.5, CD 57.23. Jadi awak buat je 180. Awak tolak dengan 40.5. Awak tolak dengan 57.23. Awak dapat sudut dekat atas ni adalah 82.27. 82.27. Alamak. 27. 82.27. Awak dapatlah luas ABC yang bawah. Lepas tu awak cari luas yang atas. Luas yang atas iaitu luas segitiga ADC. ADC. Luas ADC 1/2. Okey, oleh kerana kita dah ada sudut D, jadi A-nya you ambil 9.8, 5.2, sin dia you gunakan sudut ADC yang awak dapat. Kemudian awak tambahkan kedua-dua segitiga itu. Dapatlah luas segi 4. Faham? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey. Dan yang terakhir, awak tengok kat sini, saya kena padam dulu. Okey, sekejap Okey, sekejap. Alamak. Sebab saya kena conteng kat sini. Dia nak kita tengok ABC. Jadi saya bersihkan segitiga ABC ni dulu supaya kamu boleh lukis. Sebab yang ini adalah dia nak kita lukis segitiga yang baru. Okey? Bila kita nak lukis segitiga yang baru, awak ingat awak boleh lakarkan pada awak punya set soalan peperiksaan. Tapi jawapan sebenar awak memang kena lukiskan pada kertas jawapan awak lah. Okey? Okey, you tengok. Macam tahun kamu nanti pun mungkin soalan tertutup. Maksudnya soalan pelajar tak bawa balik. Tapi kertas soalan tu tak di-scan. Jadi untuk kertas 2, kertas soalan tak di-scan. Dia cuma scan kertas jawapan. Okey, tengok kat sini. Dia kata sebuah segitiga A prime, B prime, C prime. Maksudnya segitiga yang baru. Mempunyai ukuran-ukuran yang sama seperti diberi untuk segitiga ABC. Awak tengok saya gunakan konsep tanda. Awak tengok saya tanda gunakan warna warna purple, tak nampak sangat. Warna ni lah. Orange. Jadi dia kata AC sama dengan 12.3. Maksudnya yang ini saya tanda dia kekal. Ataupun saya bulatkan lah. Okey, dia kekal. Kemudian CB juga kekal. Ini juga kekal. BAC, sudut BAC juga kekal. Kalau awak tengok ada 3 benda yang dia akan kata kekal. Okey. Jadi dia kata tapi mempunyai bentuk yang berbeza. Jadi kalau awak nampak dekat sini, kita segitiga. Segitiga ni ada 3 sisi. Tapi akan ada satu sisi yang dia tak bagi tahu apa-apa. Maksudnya sisi itu boleh kita ubah ukuran dia. Sisinya sisi apa dekat sini? Iaitu sisi AB. Sebab AB tak ada ukuran dan saya tak bulatkan dekat situ. Okey, itu satu. Yang kedua. Okey, maksudnya AB tu kita boleh, maksudnya A bagi B ni, saya boleh panjangkan lagi ataupun saya pendekkan. Ikutlah mana yang sesuai. Okey, kemudian awak tengok. Apa info seterusnya? Awak tengok. Akan ada sudut yang kekal dan sisi bertentangannya juga kekal. Ini bererti sisi ini yang akan bergerak. Dia ni akan bergerak. Yang ada partner ni, dia akan bergerak. Okey, dia nak bergerak ke mana? Saya dah kata AB ni awak boleh pendekkan sampai sini atau terus atau panjang, saya tak tahu. Okey, jadi awak ingat bila awak tengok dekat sini, ini awak punya AC yang dia kata kekal, ini CB yang dia kata kekal. Jadi awak ambil macam jangka lukis tu, jarum tu awak letak dekat mana? Jarum tu awak letak dekat titik persilangan antara dua garis ni.
AC dengan CB. So letak jarum dekat sini. Bermakna pensel awak dekat B. Okey, pensel awak dekat B. Saya guna warna biru. Jarum dekat sini, ini pensel awak. Jadi bila awak guna jangka lukis, ni jarum, berhenti. Ini pensel awak. Pensel ni awak tak boleh panjangkan lagi, tapi awak nak dia berada di sepanjang garis terputus-putus ni. Kat mana dia boleh gerak? Bermakna ini kita akan ayunkan dia pergi sini. Jadi B awak akan pergi sini. Jadi gambar awak akan jadi macam tu. Ini awak punya A, ini awak punya C, ini awak punya B. B dia ni akan masuk ke dalam. Kalau awak kata, kenapa tak turun bawah? Kalau saya turun bawah, maka C pergi B-nya akan berubah ukuran. Semakin memanjang. Kalau awak gerakkan dia ke dalam, dia akan makin pendek, pendek terus sampai jumpa saiz yang sama. Dan soalan dekat sini, dia boleh tanya jarak terpendek. Apa yang dimasukkan jarak terpendek? Iaitu awak akan tengok tegak sini. Yang ini kita akan gunakan, biasanya dia akan bagi pasal luas lah. So, itu ambiguous case. Jadi, segitiga kita yang kita nak tuliskan dekat kertas jawapan nanti, yang ini. Yang ini je. Yang lain-lain ni tak payah. Awak ambil A, B, C. Cukup. Dah. Tak payah letak ukuran. Tak payah, semua tak payah. Buat je macam ni. A, B, C dah tinggalkan. You akan dapat full mark. Sudut tak payah. Ukuran sisi semua tak payah. Okey. You tengok soalan. Dia kata nyatakan A prime, B prime, C prime. Dia tanya sudut di sini. Sudut sisi ni, awak dah tahu sudut dekat B bawah ni tadi. Okey, sudut dekat B, A, B, C adalah 57.23. Bermakna, kalau sini 57.23, yang ini pun 57.23. Sebab dia adalah isosceles, kaki sama. So, A prime, B prime, C prime adalah 180 tolak 57.23. Faham tak? Faham cikgu. Okey. Alamak, saya tak tahu di hidung saya kenapa dia. Okey, kejap. Okey, saya rasa saya dah macam dah terang lah cara lukisan ni kat korang. Ke saya tak ikut masa tu? Okey, kejap saya nak bagi awak lagi satu soalan. Cuba saya nak awak lakarkan dia. Sebab saya rasa awak tak ada masalah untuk nak tentukan sin ke cos ke. Saya nak cuma untuk lakaran tu mungkin biasanya pelajar bermasalah sedikit. Ada soalan ni. Ini semua soalan SPM. Ini semua soalan SPM. Okey. Cuba tengok soalan 21 ni. Try buat 21 ni. Boleh? Last soalan. Try 21. Kejap saya nak minum sekejap. Tutup dah. Aku apa dah ni? Tutup shutdown. Tolong je. Tutup je. Mau tidur dah? Ada satu soalan kuis. Saya buat soalan kuis tu. Buka. Siapa boleh lakarkan tu?
Awak buat dulu daripada atas Awak cuba buat dulu daripada atas. Then sampai lakarkan. Saya nak tengok. Ayo buka nanti. Ada soalan kuis nanti. Menang dia. Dia dalam buku tulis Bukan buku tulis. Buat kat situ. Ayo tutup pintu tu. Ada tak? Ada atas tengah atas. Atas. Apa bagi awal? Tak ada. Jangan cakap tak ada hari ni. Tengok musiknya. Aduh, tu. Dia boleh buat sekali je. Dia kena boleh buat sekali je, tak boleh banyak kali. Boleh nama pernah perut besar. Semua. Oh, bye. Sorry. Yang ni, Papa nak buat 3 nilam ke nilam je? 3 ni lah. Jawab soalan ni. Hidup aman saling bantu-bantu. Hidup aman penuh kasih. Keranamu. Boleh gerak tak? Boleh juga. Ni asalnya kita satu keluarga. Kita satu keluarga. Sini lah. Kita bersyukur keranamu kami mendapat Tuhan. Biar di kota ataupun desa, kami semua pasti merasa bangga kerana Malaysia. Allah Akbar. Berbagai kaum, berbagai bangsa kita adalah sama, kita satu ketika kau sahabat. Bagai kaum bangsa kita adalah sama, tak ingat. Kena tengok buku, mutek kan. Allah Akbar. Dengan muzik dengan seni. Ya, baik. Nak tengok lirik. Hari ni Bapa banyak kali tu hari tahu. Yelah Bapa cakap tak payahlah cakap macam tu. Itu cakap macam tu orang kata hari sombong. Ya Allah, hai, bagus. Apa tadi? Berbagai kaum, berbagai bangsa adalah sama.
Pelbagai kau boleh bagi dalam. Allahu Akbar. Ya Allah, sorry engkau. Saya tak tahu kenapa saya hari ni. Saya makan ubat 2 biji dah ni. Bongkok badan ke hadapan, pegang badan ke belakang. Tajuk nyanyian. Ajuk. Okey. Kelabang berkaki banyak, kau gigi ada sekitar. Okey, good Aikal. Serangga. Betul. Kelabang. Bagus. Kelabang. Pak Ibang kan hilang. Rasanya parang hilang tadi macam tak nampak. Okey. Jadi awak tengok kalau kat sini yang atas mesti tak ada masalah. Bila dia kata dia nak kamu lakarkan, okey, untuk segitiga A prime, B prime, C prime, okey. Jadi mempunyai bentuk berbeza A, B, C dengan keadaan A prime, B prime. Jadi awak tengok A, B sama, okey. A pergi B kekal. A pergi C kekal. A pergi C kekal. Saya dah kata tadi, okey, sisi yang berhadapan dengan sudut yang kekal, sisi ini bergerak. Dia bergerak di mana? Awak tengok. Ini A adalah titik persilangan antara A, B dengan AC. So awak letakkan jarum dekat sini, pensel awak dekat C. Kalau awak gerakkan C ke kanan, ukuran akan memanjang. So kita bawa pergi sini. Macam tu. Okey, jadi segitiga kamu yang kamu lukis bentuknya begini. Okey, ini awak punya iaitu A prime, B prime, C prime. Maka kamu dapatlah segitiga. Dia kata seterusnya nyatakan saiz BAC. BAC. Dia nak sudut di atas ni. Yang kecil ni. Total 101. Jadi ini kalau ini 101, awak tahu sini 34, awak dah tahu dekat C. Okey, sudut dekat C. Iaitu awak akan buat 180, awak tolak dengan 101, awak tolak dengan 34. Maka awak dapat dekat sini 45. Kalau sini 45, bawah ni 45. Kalau sini 45, jadi yang hujung ni sebelah kanan sebelah kiri dia adalah 135. Jadi dia nak yang kecil ni. Yang kecil ni maka awak akan buat 180 tolak dengan 34, awak tolak dengan 135. Awak dapatlah sudut ke atas ni adalah 11 darjah. Di sini adalah 11. Faham? Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Okey, jadi nanti saya rasa Haikal, saya rasa saya dah buat lah tajuk ni Haikal. Betul tak? Betul cikgu. Mungkin saya tak datang ke masa tu sebab dia minta tajuk ni. Okey, tak apa, nanti saya akan sharekan balik video-video ni. Okey. Jadi so kita untuk setakat ni, jadi yang bulan 9 ni kita stop dekat sini. So apa-apa nanti kita tengoklah apa-apa yang Fly High bagi tahu untuk seterusnya. Boleh? Tolong. Kejap. Kenapa lama? Ini kita makan ubat-ubat. Makan dah ubat dah bagi 2. Saya tak tahu kenapa ni. Okay, so saya stop dekat sini. So kita jumpa insyaAllah ada belum tepi lah awak tak kira. Tepi. Tepi ni kita. So kita jumpa lagi insyaAllah. Ada rezeki insyaAllah. Nanti kan mana tahulah cuti-cuti kan. Okay, sebab kita bulan 12 nanti kita ada cuti tapi tak lama. So jumpa lagi insyaAllah. Saya doakan yang terbaik untuk korang. Okay. Nombor telefon saya ada lagi. Jadi apa-apa awak boleh kontak saya untuk sebarang soalan. Amal Aisyah kan boleh bawa phone kan. Jadi tanyalah soalan. Okay. Okay, so yang sekolah harian, jadi apa-apa nanti kita tunggu apa Puan Ida ataupun Puan Yani bagi tahu. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay, good luck.